Ujian Turing, Turing Test, yang dicadangkan oleh Alan Turing pada tahun 1950, merupakan ujian keupayaan mesin untuk menunjukkan tingkah laku pintar yang sama atau tidak dapat dibezakan daripada manusia. Dalam ujian ini, seorang penilai manusia berinteraksi dengan manusia sebenar dan sebuah mesin yang tersembunyi daripada penilai melalui antara muka berasaskan teks. Jika penilai tidak dapat membezakan dengan jelas antara mesin dan manusia berdasarkan perbualan, mesin tersebut dianggap telah lulus ujian Turing. Kerelevanan ujian Turing kepada kecerdasan buatan terletak pada matlamatnya untuk menilai sama ada mesin dapat menunjukkan kecerdasan yang serupa dengan manusia dalam komunikasi dan tingkah laku. Walaupun lulus ujian Turing tidak semestinya bermaksud mesin tersebut benar-benar bijak atau sedar, ia berfungsi sebagai penanda aras untuk menilai kemajuan kecerdasan buatan dalam pemahaman bahasa semula jadi, penalaran, dan interaksi yang serupa dengan manusia secara keseluruhannya. Ia juga merupakan cara untuk meneroka kemungkinan mencipta mesin yang boleh meniru kecerdasan yang serupa dengan manusia dalam perbualan, yang penting dalam bidang seperti chatbot, pembantu maya, dan pemprosesan bahasa semula jadi. Ujian Turing telah dijalankan beberapa kali sejak dicadangkan. Walau bagaimanapun, tidak terdapat kata sepakat yang pasti mengenai sebarang kejadian khusus di mana sebuah mesin dengan jelas telah lulus ujian Turing mengikut kriteria asal Turing. Telah berlaku pertandingan dan acara, seperti hadiah Loebner, di mana chatbot dan program kecerdasan buatan berbual dengan hakim manusia. Dalam pertandingan-pertandingan ini, hakim berinteraksi dengan manusia dan mesin tanpa mengetahui siapakah yang manusia dan siapakah mesin. Jika sebuah mesin dapat meyakinkan sebahagian besar hakim bahawa ia seorang manusia, ia dianggap sebagai lulus dalam ujian Turing. Terdapat kejadian di mana beberapa hakim telah tertipu atau tidak pasti sama ada mereka bercakap dengan manusia atau mesin, tetapi tidak ada kecerdasan buatan yang mencapai kata sepakat sebagai contoh definitif yang lulus ujian Turing. Ujian ini terus menjadi subjek perbincangan, perkembangan, dan cabaran dalam bidang kecerdasan buatan. Salah satu kejadian yang mencolok di mana sebuah versi ujian Turing dijalankan adalah semasa acara ujian Turing 2014 yang diadakan di Royal Society, London. Dalam acara ini, sebuah program komputer yang dipanggil Eugen Goesman didakwa lulus ujian Turing dengan meyakinkan 33% daripada hakim bahawa ia adalah seorang kanak-kanak lelaki Ukraine berusia 13 tahun. Dengan demikian melebihi ambang had yang dicadangkan oleh Turing iaitu 30% untuk kejayaan. Walau bagaimanapun, acara ini mendapat beberapa kritikan. Sesetengah berpendapat bahawa kriteria dan keadaan ujian tidak mencukupi untuk benar-benar mengesahkan kelulusan ujian Turing. Para pengkritik menyatakan bahawa matlamat kejayaan ditetapkan agak rendah, kadar kejayaan 30%, dan perbualan terhad kepada tempoh yang tertentu, yang mungkin telah mempengaruhi persepsi hakim. Walaupun kejadian ini mendapat perhatian sebagai potensi kelulusan ujian Turing, ia masih menjadi topik perdebatan dalam kalangan komuniti kecerdasan buatan mengenai kebolehterimaan dan ketatannya dalam syarat-syarat di bawah yang ujian itu dijalankan. Terdapat beberapa ujian dan pendekatan alternatif yang digunakan untuk menilai kecerdasan buatan selain ujian Turing. Antara yang termasuk ujian Turing menyeluruh. Ini meluaskan ujian Turing asal dengan memasukkan aspek kecerdasan lain, seperti persepsi dan tindakan fizikal, selain daripada pemahaman bahasa. Ia menilai sama ada sistem kecerdasan buatan boleh menunjukkan pelbagai keupayaan yang serupa dengan manusia, bukan hanya kemahiran berbual. Cabaran Winograd-Schirmer. Ujian ini melibatkan menyelesaikan ayat-ayat ambigu yang memerlukan penalaran petas kebiasaan. Ayat-ayat tersebut berstruktur sedemikian rupa sehingga kecerdasan buatan memerlukan pemahaman kontekstual dan penalaran melebihi sekadar padanan corak linguistik untuk memberikan jawapan yang tepat. Ujian Copy, dicadangkan oleh Hector Levesque. Ujian ini melibatkan meminta kecerdasan buatan untuk melakukan tugas mudah dalam persekitaran rumah, seperti membuat kopi. Ujian ini bertujuan untuk menilai keupayaan kecerdasan buatan untuk memahami arahan dalam bahasa semula jadi, menyimpulkan matlamat, dan melaksanakannya dalam skenario dunia nyata. Ujian Lovelis 2.0. Ujian ini memberi tumpuan kepada menilai keupayaan kecerdasan buatan dalam kreativiti,
di mana kecerdasan buatan menghasilkan sesuatu artefak, seperti muzik, seni, atau sastera, dan kemudian memberikan penjelasan atau justifikasi untuk penciptaan tersebut, menunjukkan pemikiran kreatif dan pemahaman terhadap karya sendiri. Ujian berdasarkan kecepatan. Ini menilai keupayaan tertentu sistem kecerdasan buatan, seperti penyelesaian masalah, penalaran logik, pemahaman maklumat visual, atau pembelajaran daripada data terhad. Ujian seperti ini mengukur kemahiran kecerdasan buatan dalam bidang-bidang individu berbanding tingkah laku keseluruhan yang serupa dengan manusia. Setiap ujian alternatif ini bertujuan untuk menangani aspek kecerdasan atau keupayaan yang berbeza daripada sekadar kemahiran linguistik semata-mata, memberikan penilaian yang lebih halus terhadap keupayaan sistem kecerdasan buatan.